university? Ada Puan, ada. Masa tahun bila ya? Tahun ni ke, tahun 2 ke, tahun 1? Tahun 1 Puan. Tahun Sem 1. 2 So tahun 1 saya, kalau tak silap. okey. Saya macam revise sajalah untuk ni sebab saya kena terangkan juga tentang konten ni. So basically ada dua jenis sel untuk microorganism ni, untuk perkelasan microorganism ni. So yang pertama adalah prokaryotes and then yang kedua adalah eukaryotes. So dia kata kat sini prokaryotes adalah organism satu sel organism yang tidak mempunyai nukleus ataupun any other membrane bound organelles inside them. So maksudnya dalam struktur prokaryot ni dia tak ada nukleus dan dia tak ada organelles yang banyak, dia tak ada organelles dalam dia punya sel tu dan dia kata kat sini prokaryotes are filled with cytoplasm and contain very few and basic internal structure. So kalau dibandingkan dengan eukaryot, so prokaryot punya structure ni adalah lebih simple berbanding dengan eukaryotes. So kalau eukaryotes tu dia lebih kompleks, dalam sel dia tu akan ada banyak organelles. So dalam organelles tu dia akan ada fungsi dia masing-masing lah untuk certain function kepada sel tersebut. So kalau kita nak bandingkan antara prokaryotes dan eukaryotes, so kita boleh nampak macam ni lah perbandingannya. Kalau kita nampak prokaryotik ni dia lebih simple simpler than eukaryotic punya structure. So dalam prokaryotik ni dia tak ada organelles tak ada organelles. Dia hanya ada struktur DNA dalam bentuk lingkaran macam ni lah Selain daripada itu dia ada ribosom kat sini untuk sintesis protein. Manakala untuk eukaryotik sel yang tergolong dalam eukaryotik ni kita ada nukleus kita ada nukleus dan dalam nukleus ni ada DNA. Manakala dalam prokaryotik tak ada nukleus kat sini. And then yang banyak ni adalah organelles. So ada beberapa organelles dalam eukaryotik yang masing-masing ada fungsi dia tersendiri. So kalau nak bandingkan kita nampak prokaryotik tu lebih simple lah lebih simple berbanding dengan eukaryotik. Dan kalau kita tengok kat sini pengkelasan untuk microorganism ni, kita nampak di antara banyak-banyak ni daripada semua ni, kita nampak bakteria tu adalah prokaryotik dan yang lain tu adalah eukaryotik. Untuk virus ni dia bukan sel, betul tak? Apa yang Positi ajar? Ya betul Puan, dia bukan sel. Virus tu dia bukan sel, bermaksud dia hanya akan reproduce, membiak bila dia ada host, protein host kan macam COVID-19. So dalam keadaan biasa dia bukan sel dalam keadaan yang biasa yang dia tak terlekat pada host, dia adalah seperti very small fine particle saja. Tetapi sekiranya dia ada host ataupun tapak untuk dia hidup, iaitu protein so barulah dia boleh hidup dan membiak Okay, so ini adalah pengkelasan untuk microorganism So seperti saya kata tadi, microorganism tu terdiri daripada bakteria. Kita ada bakteria, kita ada fungi, kita ada virus, kita ada protozoa saya ada dalam slide ni akan terangkan sikit-sikit lah Ada protozoa and then ada juga algae itu adalah jenis-jenis microorganism lah jenis-jenis microorganism yang ada. So kalau kita cerita tentang bakteria, dia kata kat sini bakteria ni adalah prokaryotik dan dia ada banyak shape kita ada rod shape, basically dia ada rod shape, kita ada spherical shape dan dia ada spiral shape dia ada banyak shape lah kalau you pun sebelum ni you dah pernah belajar kan And then bakteria ni juga boleh
dikelaskan kepada dua jenis iaitu aerobik dan juga anaerobik. So kalau aerobik tu adalah bakteria yang hidup dengan kehadiran oksigen, manakala anaerobik tu dia adalah apa-apa bakteria yang boleh survive, boleh hidup tanpa kehadiran oksigen. And then seterusnya bakteria ni kita boleh kelaskan juga kepada heterotrof dan juga autotrophs. Kalau autotrof bermaksud bakteria ni dia boleh menghasilkan makanan sendiri menggunakan tenaga daripada cahaya matahari ataupun chemical reaction daripada chemical reaction. Manakala kalau heterotroph ni dia dia tidak menghasilkan makanan sendiri Instead dia akan dia akan mencari tempat ataupun organic sources supaya dia boleh dapatkan tenaga dan dia boleh menghasilkan mendapatkan makanan dia. So ini adalah contoh-contoh bacteria shapes and names Kita ada kat sini kalau you nampak kalau bentuk dia bulat kita panggil dia sebagai ataupun round spherical kita kata dia sebagai coccus. Kalau bentuk dia seperti rod kita panggil dia sebagai bacillus. And then ada juga yang bentuk dalam bentuk spiral Kalau dia ada ekor kita boleh dikelaskan sebagai flagella Kalau nama flagella bermaksud dia ada ekor lah, tails kat sini. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan contohnya kalau aerobik bakteria tu dia kata kat sini so kalau kita contohnya kalau kita pack satu makanan satu makanan dan bila kita packkan tu dalam makanan tu kita buang semua oksigen. So itu akan memastikan bahawa bakteria aerobik tak akan hiduplah dalam tu And then sekiranya kita ada satu makanan yang expose kepada yang tak tertutup So kehadiran bakteria anaerobik tu takkan ada lah sebab dengan kehadiran oksigen bakteria anaerobik tu tak boleh hidup Okey, ini tadi yang saya dah cakap jenis bakteria, pengkelasan bakteria yang dikelaskan mengikut kebolehan untuk menghasilkan makanan ataupun tidak So kalau kita tengok kat sini ada lagi dua terms kat sini Untuk bakteria autotrof dia ada juga photoautotrof dan juga chemoautotrof. So kalau photoautotrof ni dia menghasilkan makanan berdasarkan tenaga yang diperolehi daripada cahaya matahari, that's why kita ada perkataan foto di situ. And then untuk chemoautotrof ni adalah dia bakteria ni mendapatkan tenaga daripada proses pengoksidaan kebanyakannya adalah inorganic oxidation daripada proses inorganic oxidation ni dia akan hasilkan tenaga yang boleh membolehkan bakteria tu mensintesis makanan dia sendiri. Okey, selain daripada bakteria kita juga ada fungi dalam grup microorganism ni. So fungi ni terdiri daripada mushroom molds and yeast dan fungi ni adalah eukaryotic cells dia ada sel dan dia ada banyak organelles dalam tu. All fungi are heterotrophic. So dia bermaksud dia tidak boleh menghasilkan makanan dia sendiri dan dia akan dapatkan sumber tenaga dan karbon daripada organic nutrients yang tidak dia hasilkan sendirilah. Some fungi are parasites and can cause diseases in human, animals and plant. Setengah fungi juga adalah digunakan dalam bidang makanan dan juga pharmaceutical. So kalau kita gunakan dalam bidang makanan biasanya digunakan untuk proses fermentation penghasilan produk-produk yang berasaskan kepada fermentation. And then dalam pharmaceutical ni kalau kita ada ubat antibiotik daripada grup penicillin kan So produk yang antibiotik yang berasaskan penicillin ni sebenarnya adalah dihasilkan daripada fungi dia ada certain fungi yang boleh digunakan untuk menghasilkan produk penicillin
penicillin. You tahu antibiotik penicillin. Antibiotik ni sebenarnya dia ada dua jenis kan penicillin dan non-penicillin. And then penicillin ni yang dihasilkan daripada fungi tapi saya tak beritahu dengan details lah. Okey. Okey, ini adalah sel fungi. Dia adalah eukaryotik so dia ada nukleus, dalam nukleus ni ada DNA. So ini adalah cytoplasm and then dia ada organelles lah dalam ni And then ini adalah punca kerosakan pada makanan mold yang dia boleh menyebabkan roti ni berkulat. Okey, selain daripada fungi, kita ada virus So virus ni yang seperti kita bincangkan tadi, dia adalah microorganism tanpa sel tetapi dia adalah nucleic acid core ataupun DNA ataupun RNA yang dikelilingi oleh protein coat So structure-nya tu ada structure untuk virus ni, dia ada protein protein. That's why kita punya vaksin tu dia kata jenis vaksin adalah spike protein kan, ada kan So dia nak hasilkan vaksin tu adalah COVID virus virus yang dilemahkan dan ada spike protein pada struktur tersebut supaya nanti bila dia inject dalam badan kita, so spike protein ni dia boleh attach pada kita punya sel badan So badan tahu itu adalah apa So bila virus COVID ni masuk dalam badan kita, dia tahu struktur tu adalah itu yang spike protein ni, dan dia akan attack lah apa struktur yang berpunca daripada virus lah itu basically lah. Saya pun tak berapa clear, tak berapa mahir sangat dalam bidang biologi. Sebenarnya saya agak risau jugalah nak ajar chapter ni sebab ni Puan Siti dah ajarkan Puan Siti lagi expert lah cerita tentang microorganism ni. Okey, so saya terfikir apakah kaitan antara virus dan juga kita punya sumber makanan Kan kalau kita cerita tentang virus, apakah kaitan dia dengan kehidupan kita dengan kehidupan kita melalui pemakanan ni. So sebenarnya virus ni biasanya dia akan menjangkiti haiwan Virus ni biasanya dia akan menjangkiti haiwan. Dan dia berpunca daripada haiwan. So cara penyebaran dia kepada manusia adalah bila dia menjangkiti haiwan seperti kita ada bird flu ataupun kita panggil sebagai avian influenza virus yang menyerang kepada haiwan burung seperti ayam dan sebagainya. So bila dia menjangkiti haiwan ni, dia boleh memberi kesan kepada manusia melalui penyebaran udara lah Dia tidak melalui penyebaran melalui makanan sebenarnya. Dia melalui udara dan dia boleh tersebar kepada kita bila kita seperti COVID lah dia akan transfer kepada manusia melalui mata, hidung, mulut dan dia masuk ke dalam saluran pernafasan kita So itu adalah cara lah maksudnya dia boleh menjangkiti haiwan dan haiwan tu boleh pergi kepada kita tetapi sama ada bila kita misal kata kalau ayam ni dia dijangkiti oleh virus tetapi sebelum kita masak, kita makan ayam ni kita akan masak dia So bila masak tu virus tu kemungkinannya dah tak ada lah So the most cara yang dia boleh pergi kat kita adalah melalui udara lah melalui udara. Okay, so ini perbezaan antara virus dan sel bakteria sel So dia hanya ada bentuk dia memang macam ni lah bentuk corona ni kan macam crown ni So di luar ni adalah spike protein. So bila dia attach kepada sel kita
sel yang sesuai yang dia boleh hidup. So daripada situ dia akan mula membiak lah. Okey, selain daripada itu kita ada algae. So algae ni juga adalah sebenarnya dalam pengkelasan mikroorganism dan dia juga dipanggil sebagai cyanobacteria. Cyanobacteria ataupun blue green algae ataupun blue green algae. Dia adalah eukaryotes. Algae ni biasanya hidup dalam air, dalam air ataupun tanah yang basah. Okey, apakah kaitan algae ni dengan food? Apakah kaitan algae ni dengan food? Kebanyakan algae ni dia adalah dia kata kebanyakannya adalah dia tidak do not produce human disease, dia tidak menyebabkan setengah penyakit kepada manusia. Tetapi ada certain algae pun yang dia adalah toxic, boleh menyebabkan kepada food poisoning kepada manusia. Tetapi ada jenis algae juga yang bagus yang kita boleh makan. Contohnya adalah spirulina. Spirulina ni adalah suplemen yang biasa ada dan yang biasa ada dijual lah dan agak famous juga. Orang akan ambil spirulina ni. Dan spirulina ni adalah sebenarnya dia adalah blue green algae. Blue green algae. So apa yang dia buat? So dia akan algae ni dia akan proses dan dijadikan sebagai powder, and then daripada powder ni dia akan hasilkan tablet. Biasanya spirulina ni dalam bentuk tablet dan dijual di market-market lah, dalam pasaran lah. Siapa yang ada orang yang memang dia suka untuk ambil suplemen so dia akan ambil lah suplemen spirulina. So dia kata a great immune system booster, a natural antioxidant, improve digestive system. Baguslah apa yang dia claim berkaitan dengan spirulina ni. Mungkin mereka dah buat kajian dah. And then ada juga yang saya kata tadi blue algae, blue cyanobacterial blooms ni, dia algae ni boleh menyebabkan satu keadaan kepada blue green algae ni dia boleh menyebabkan juga cyanobacterial blooms. Maksudnya dia boleh tumbuh dengan banyak di satu kawasan sumber air dan dia boleh menghasilkan toksin. Toksin ini ada jenis algae dia lah yang dia kata beracun kepada binatang binatang dan boleh membunuh haiwan lah. Okey, selain daripada itu kita ada juga protozoa. Protozoa ni adalah eukaryotes. Dia kata dia neither plants nor animals, tetapi dia ada nucleus, complex organelles sebab dia eukaryotes. Dan dia kata they make up the largest group of organism in the world in terms of numbers, biomass and diversity. So sebenarnya apa kaitan dengan protozoa ni dengan kita punya ni So kebanyakan dengan kita, maksudnya in terms of makanan lah So dia kata kat sini kebanyakan protozoa ni dia boleh didapati dalam sumber air dalam sumber air iaitu seperti fresh water ataupun marine habitats So bila dia senang untuk berada dalam air, so basically apa-apa diseases yang disebabkan oleh protozoa ni boleh ditransmit kepada kita melalui air ni So maksudnya bila kita minum air yang dah contaminated dengan protozoa ni, so dia boleh menyebabkan waterborne diseases kepada kita So contoh common protozoa ni adalah dia kata Cryptosporidium and Giardia. Ini adalah dua jenis
protozoa yang very common yang ada dalam sumber air. And then dia kata are extremely hard and can survive chlorine disinfection, dan dia boleh apa ni, dia sangat kuat untuk survive, dan sekiranya ada klorin pun dia boleh survive dan dia tak matilah . So dia kata kat sini protozoa ni dia boleh memasuki persekitaran air ni melalui sisa daripada manusia dan haiwan ni. Selain daripada sisa untuk sisa haiwan ni dia kata yang mereka dah tahu adalah disebabkan sumber daripada sisa daripada lembu yang boleh menyebabkan pencemaran protozoa ni ke dalam sumber air. Okey, apakah dia microbial growth? Kalau kita nak kata pembiakan microbes ni, macam manakah dia membiak sebab dengan pembiakan bakteria ni, itu yang akan menyebabkan kesan yang lebih serius kepada makanan dan juga kepada kita lah sebagai pengguna . So dia kata kat sini the growth of bacteria, pembiakan bakteria ni dia adalah secara multiplication multiplication of cell. Sekiranya dia ada satu sel, dia akan membiak secara berganda . Contohnya macam ni So dia panggil tu adalah pembiakan bakteria ni adalah secara binary fission. Ini Positif ada ajar tak dulu? Ada Puan. Oh, semua ni you all dah tahu tak apa So dia pembiakan adalah secara binary fission, bermaksud satu sel dia akan membiak, dia akan replicate, dia akan berlakunya replication of DNA. So selepas tu dia akan berlakunya segregation ataupun dia terpecah dan dia split kepada dua. So daripada ni pula dia akan membiak lagi lah dia akan replicate lain lah. That's why dia kata itu adalah bacteria grow divide by binary fission, dan proses ni adalah sangat rapid, tetapi dia simple saja tetapi dia sangat rapid. Dengan pemecahan DNA ni dia sangat cepat dan akhirnya dia boleh membiak dengan sangat pantas . Okay, so ada beberapa physical factors lah yang diperlukan untuk microbial growth ni, iaitu yang pertama adalah temperature. Temperature. So sebenarnya terdapat beberapa jenis bakteria ni yang dikelaskan mengikut suhu yang dia boleh survive mengikut suhu So ada yang boleh hidup dalam suhu yang rendah dan ada juga yang boleh hidup dalam suhu yang tinggi Contohnya di sini dia kata kalau bakteria tu dalam grup A ni, iaitu psychrophiles ataupun cold loving. So kita pun nampak kat sini cool sejuk So dia kata boleh hidup pada suhu 0 darjah Celsius Selain daripada tu, dia ada juga bakteria yang boleh hidup dalam range middle range pertengahan iaitu yang kita panggil sebagai mesophile. Kebanyakan bakteria tu adalah terdiri daripada bakteria mesophiles yang dia boleh hidup di antara suhu 25 hingga 40 darjah Celsius. Ini adalah suhu persekitaran kita saja. And then selain daripada tu, kita ada bakteria dalam kumpulan thermophiles. Kita nampak terms kat sini, itu stand for macam suhu berkaitan dengan suhu tinggi lah suhu. So dia adalah heat loving. So dia kata kat sini dia boleh hidup sehingga suhu 50-60 darjah Celsius, so agak tinggi And then setengahnya juga dia ada extreme thermophiles, iaitu dia boleh hidup pada suhu 80 darjah Celsius dan ke atas
Ya, maksudnya dalam suhu yang agak tinggi, bakteria tu still boleh hidup lah dia boleh membiak boleh hidup dan membiak. Okey, ini adalah graf untuk kadar secara asasnya lah secara gambaran sahaja, iaitu growth rate of bacterial group, so mengikut suhu. Bakteria kadar pembiakan bakteria mengikut suhu. So kalau kita tengok kat sini, tadi kita kata psychophiles ni adalah pada suhu yang rendah. That's why the best optimum the optimum temperature kita nampak kat sini pada lengkung yang paling atas tu adalah optimum temperature. So untuk sarcophiles ni optimum temperature dia adalah sekitar 10 darjah Celsius lah mengikut kesesuaian lah bakteria ni hidup. And then untuk mesophiles ni kita tengok pada peak yang paling atas ni iaitu optimum temperature adalah sekitar hampir-hampir 40 darjah Celsius, manakala untuk thermophiles dan extreme thermophiles ni suhu yang lebih tinggi lah Puncak di atas ni sekali kita panggil dia sebagai optimum temperature. Dekat bawah ni yang mula-mula sekali ni sebagai minimum temperature. Bila dia dah minimum temperature, saya tak letak laser sekejap. Okay, start daripada sini dia adalah minimum temperature and then dia pergi naik atas sampai di peak atas ni dia adalah optimum temperature and then bila dia turun balik ke bawah itu adalah maximum temperature. Bermaksud kadar pembiakan tu pada awalnya dia start from zero lah kat sini and then slowly meningkat sampai optimum temperature ni dia adalah dia punya kadar dia paling tinggi pada suhu yang sesuai dengan dia lah And then selepas tu kadar pertumbuhan tu adalah menurun menurun sehingga kepada satu point tertentu lah. Di sini point tu kita panggil sebagai maximum temperature. So inilah gambaran tadi. So ada minimum temperature start minimum temperature and then dia naik sampai ke optimum temperature and then dia turun balik pergi ke satu point kepada maximum temperature. Okay. Okay, ni apa yang saya dah cakap tadi lah Okay, ini adalah gambaran lah range suhu lah range suhu untuk yang berkaitan dengan food spoilage lah. So dia kata kat sini, kalau kita tengok kat sini dalam kawasan merah ni daripada suhu lebih kurang 15 hingga 50 darjah Celsius, dia adalah danger zone sebab kebanyakan bakteria dia hidup boleh survive membiak dalam suhu yang ini. So dia kata kat sini rapid growth of bacteria, some may produce toxin. So dalam range ini dia boleh memberi kesan lah kepada kerosakan makanan lah daripada suhu ini. So sekiranya suhu tu dinaikkan temperature and induction destroy most microbe although lower temperatures take more time. So pada suhu yang lebih tinggi certain bakteria yang boleh menyebabkan kepada food spoilage tu dia akan musnah lah di sini. And then pada frozen pada frozen punya suhu ni dia kata no significant growth. So kebanyakan makanan kalau kita nak preserve tu kita boleh simpan dalam peti sejuk bukannya bakteria tak boleh survive lah dalam keadaan frozen tu dia tak boleh survive ataupun dia very slow growth lah ataupun makanan kita tu lebih tahan lama lah kalau kita simpan dalam peti sejuk berbandingkan sekiranya kita tak simpan kebanyakan bakteria tu dia boleh membiak pada suhu persekitaran. Okey, selain daripada temperature, pembiakan bakteria juga boleh disebabkan oleh pH lah oleh pH. So sama juga tadi macam
sebabkan oleh suhu. So dia ada penggelasan organism ataupun bakteria ni mengikut pH dia. So kita nampak kat sini most bacteria prefer neutral pH. Kebanyakan bakteria dia akan prefer kepada neutral pH iaitu daripada 6.5 hingga 7.5. Kebanyakan molds and yeast grow in wider pH range but prefer pH between 5 and 6. So dia lebih prefer untuk hidup pada pH 5 dan 6. So untuk dia kata acidity, fenomena acidity dia boleh inhibit most microbial growth and is used frequently for food preservation. Keadaan yang berasid tu boleh menyebabkan boleh merencat pembiakan bakteria dan biasanya digunakan untuk food preservation. Contohnya kalau kita ada produk jeruk atau kita panggil sebagai pickles, proses dia pickling. So kita boleh awetkan makanan tu untuk tahan lebih lama. Alkalinity fenomena alkalinity pun boleh merencat kepada pertumbuhan microbes tetapi is not commonly used for food preservation. Okay. So organism ni boleh dikelaskan kepada pH range dia. So kalau dia kata acidophiles, acid loving ataupun dia suka dalam keadaan environment yang berasid. Contohnya adalah lactobacillus, lactobacillus. And then yang kedua adalah bakteria yang dalam keadaan suka dalam keadaan neutrophils ataupun keadaan pada pH 5.4 hingga 8.5. Dikata includes most human pathogens. Dan ada juga satu lagi ni dia kata alkaliphiles ataupun dia lebih suka kepada keadaan alkali. So pada keadaan alkali itu adalah pada pH 7 hingga 12. Dan ini adalah contoh dia lah Vibrio cholera dan juga Alkalogenes fecalis. Ini fecal ni macam daripada sisa haiwan lah sisa haiwan ataupun sisa manusia lah. So okay, selain daripada pH ni kita ada juga satu faktor lain yang menyebabkan kepada microbial growth iaitu osmotic pressure, tekanan osmotik. So tekanan osmotik ni dia berkaitan dengan kandungan air lah, kandungan air. So dia kata kat sini kalau kita ada, okay you tahu apa dia osmotic pressure. So kalau kita ada satu sel, kita ada satu sel dan di kelilingnya tu kita ada air. Dalam sel ni pun ada air, di kelilingnya tu ada air juga, ada air. So apakah yang berlaku bila kita kata hypotonic solution So kalau sekeliling sel ni dia adalah hypertonic solution. So hypertonic solution bermaksud air di sekeliling sel ni dia mengandungi solute lain. Solute ataupun bahan lain dalam tu. So kita tahu osmotic pressure ni dia akan menyebabkan pergerakan air daripada kepekatan rendah kepada kepekatan tinggi. Betul tak? Saya belajar ni dah lama dulu. Betul tak apa yang saya masukkan tu? Osmotik apa yang melibatkan osmotik dia akan adalah berkaitan dengan pergerakan air daripada kepekatan yang rendah kepada kepekatan yang tinggi. Betul tak saya punya statement ni? Ada sesiapa tahu tak? Bonnie tahu tak? Saya tak pastilah Puan benda tu. Okay. Ada macam tu lah. Tak berani nak jawab Puan. Okay. Contohnya macam ni, kalau kita ada satu sel, kita letakkan dalam satu larutan air garam. Larutan air garam. So dalam larutan air garam ni dia ada solid lah ataupun garam lah ataupun apa, NaCl kan, ada NaCl. So nanti bila adanya
kehadiran solid dalam air di sekeliling sel ni, dia akan menyebabkan air daripada dalam sel tu dia akan bergerak keluar. Sebabkan kepekatan solut dalam larutan sekeliling tu adalah lebih tinggi, dan bila dia bergerak keluar air daripada sel ni bergerak keluar, dan ini akan menyebabkan sel tu menjadi kecut ataupun shrinkage. Itu kita panggil sebagai hypertonic solution. Hyper tu lebih tinggi lah. Hyper tu lebih tinggi. So dia kata kat sini, high osmotic pressure removes water from cell causing shrinkage of cell membrane, ataupun kita panggil sebagai plasmolysis. So tekanan osmotik tu akan memberi kesan kepada sel tu dalam bentuk macam tu lah. So kalau untuk dalam keadaan dia hypertonic solution, sel air daripada sel ni akan keluar dan menyebabkan sel tu menjadi kecut. Sekiranya dia adalah hypotonic bermaksud dalam sel ni dalam air di sekeliling tu dia adalah kepekatannya adalah lebih rendah berbanding daripada kandungan liquid dalam sel ni. So apa yang berlaku adalah air daripada luar ni dia akan bergerak masuk ke dalam sel, dan sel tu akan menjadi mengembang lah sebab ada air yang akan masuk dalam sel tersebut. Tapi sekiranya keadaan tu adalah isotonik, iaitu sama kepekatan luar dan dalam ni sama, so dia bergerak masuk dalam keadaan yang sama. Jadi dia tak ada apa-apa yang berlaku lah. So kalau hypertonic solution ni dikata used to control spoilage and microbial growth, especially in untuk sugar in jelly dan juga salt on meat. So kalau kita kata kita letak garam pada daging, dia dia akan menyebabkan kepada saya tak boleh nak relate ni. Nanti saya cek balik yang ni. Tapi basically kita akan tahulah kalau proses osmotik tu dia akan ada 3 keadaan macam ni dan dia boleh menyebabkan kerosakan pada sel tersebut lah. Sama ada sel tu mengecut ataupun sel tu mengembang ataupun dia dalam keadaan maintain lah macam ni. Microbes may lyse or burst if cell wall is weak. So ini bila dia keadaan macam ni lah. Bila dia dalam keadaan yang dia akan terlebih tepu dengan air yang masuk ni, dia akan sel ni boleh pecah. Oh, ini gambaran yang saya katakan tadi. Tetapi untuk final nanti, soalan yang berkaitan dengan chapter 5 ni, basically untuk final nanti, saya beritahulah sedikit. Untuk soalan di final nanti kita ada 7 soalan. Daripada 7 soalan tu, jawab 5 soalan. And then setiap satu soalan tu ada 20 markah. And then soalan tu dia adalah lebih kepada you take note ni nanti saya takut saya terlupa pula. Setiap soalan yang ditanya tu adalah lebih kepada dia punya verb cara kita tanya tu kita tak straight away kata macam nyatakan atau senaraikan ataupun yang simple-simple saya tak buat soalan tu macam tu. Dia lebih kepada discuss, describe, explain. Sebabnya kita punya exam ni adalah buat secara online. So bila secara online tu kami lah pensyarah ni diarahkan untuk sediakan soalan yang pada aras yang agak tinggi. Aras yang agak tinggi tu kalau you
faham sebenarnya dia ada aras kalau untuk soalan-soalan ni yang ditanyakan dalam apa-apa peperiksaan ataupun ujian ataupun kuis terutamanya untuk peperiksaan dan ujian dia kena meliputi aras rendah hingga aras tinggi lah So kalau aras rendah tu soalan tu boleh berbentuk macam senaraikan, nyatakan, namakan. Itu adalah soalan yang aras rendah ataupun level dia 1. Kalau dia tinggi sikit dia boleh pergi kepada explain. Explain. Tetapi kalau dia tinggi sikit dia akan pergi kepada discuss discuss atau describe atau relate macam tu So kebanyakan soalan saya dalam final tu adalah lebih kepada discuss dan juga describe So saya contohnya macam ni mungkin soalan tu macam ni So saya kata microorganism is microorganism tu sangat penting dalam bidang sains makanan dalam sains makanan. Jelaskan. Contoh macam tu, jelaskan. So, apa yang awak perlu buat bila soalan tu berbentuk macam tu, awak kena discuss lah atau tulis tulis jawapan tu dalam bentuk penerangan bukan dalam bentuk point form yang awak pendek-pendek tulis point form tu. Kita tak nak yang macam tu. Dia lebih kepada you jelaskan apakah kepentingan mikroorganism tu dalam bidang sains makanan. So awak boleh nyatakan awak boleh nyatakan daripada awal lah. Maksudnya awak boleh nyatakan mikroorganism tu apa, apakah jenis-jenis dia dan apakah kesan dia kepada kita, apakah kebaikan dia. So boleh beri banyak point yang you boleh letakkan dalam jawapan tu. Kebanyakannya macam tu soalan saya takut saya terlupa nak bagi tahu awak sebab saya pun kena bagi tahu awak cara untuk menjawab soalan kan saya tak nak saya letak je dan saya tak bagi tahu awak. So kebanyakan soalan tu adalah dalam bentuk macam tu. Discuss, describe, kenapa. Jadi awak jangan terus jelaskan kenapa kata penting kenapa awak jangan macam tu. Awak boleh tulis awak tambahkan awak punya point tu dengan awak bagi tahu, definekan apakah dia microorganism and then pengkelasan dia mungkin and then kesan dia, kesan baik dan kesan buruk. Jadi awak tunjuklah dekat situ. Awak boleh tunjuk dekat situlah. So saya rasa kalau dalam soalan yang bentuk explanation ni saya rasa dia lebih senang untuk collect markah sekiranya awak boleh bagi point yang banyak lah. Bagi point yang banyak dan betul lah Kalau point banyak tak betul pun markah tak ada. So saya bagi tahu betul lah. So basically contohnya kalau untuk chapter ni chapter 5 ni dia berkisar tentang mikroorganism pengkelasan mikroorganism dan kepentingan dia. So kita boleh tanyakan biasa yang kita boleh tanya adalah pengkelasan mikroorganism. Mungkin kalau soalan berbentuk pengkelasan tu describe the classification of microorganism. Jadi awak boleh cakap anything yang relate dengan topik soalan tu. And then satu lagi mungkin dia tanya apakah describe the positive and negative effect of microorganism in food science. Macam tu. So itu awak boleh ceritakan jugalah apa-apa point yang awak boleh tulis dalam tu. Jangan terus awak fikir kepada terus tulislah apa dia So awak boleh start dengan apakah microorganism, apakah pengkelasan dia, daripada situ mungkin dia boleh untuk bantu awak untuk bantu awak dapat markah yang lebih. Saya rasa lebih baik kalau awak boleh bagi point yang lebih berbanding kalau awak tak boleh bagi point lah So kalau awak boleh bagi point yang lebih, saya boleh considerkan markah tu lah sekiranya awak punya jawapan tu kekurangan markah.
Faham tak? Faham puan? Boleh faham tak apa yang saya maksudkan? Boleh puan. So kebanyakannya dalam food science punya soalan untuk final tu saya tanya tentang discuss and describe. Tak Puan, ada nanti tulis dalam kertas kajang kan puan? kertas kajang Okay, tahu. Risau tapi kurang itulah faham puan. dalam kertas tu lah, tapi macam ni lah saya nanti sebab kita pun tak ada arahan yang jelas lagi tentang final ni tapi kami dah sediakan lah soalan-soalan final tu, kami dah siap semualah. Cumanya untuk menjawab guna apa semua tu saya rasa saya tak tahu. Ada lecturer yang dia akan bagi soft copy untuk certain format kertas yang dia boleh jawab dalam tu. Ada juga lecturer yang tak kisah, you boleh tulis kertas kajang ke, kertas A4 paper ke, apa tak kisah. Nanti saya setkan yang itulah. Saya setkan yang itu. Okay, ada apa-apa nak tanya lagi? Final online je kan puan? Final online. Okay. Saya tak dapat lagi, setakat ni saya tak nampak yang dia akan buat secara offline, face to face. Arahan daripada PPA tu memang online lah. So bila online tu soalan tu dia akan pergi kepada level yang bukan biasalah, dia macam lebih kepada you bagi pendapat ke ataupun dia bagi statement kenyataan macam ni, apa pendapat anda, macam tu kan. So dia nak tengok awak relate kan apa yang awak faham lah, apa yang awak tahu dengan topik tu. Macam tu lah. Okay. Saya takut saya terlupa nak cakap dengan awak je. Okay. Selain daripada temperature, osmotic pressure, pH, ada beberapa faktor lain jugalah yang boleh memberi kesan kepada microbial growth, iaitu yang lainnya adalah chemical requirements. So ini adalah lebih kepada nutrients sama ada di nutrients yang boleh membantu untuk pertumbuhan microbial tersebut contohnya seperti carbon, nitrogen, sulfur, phosphorus, and then other elements trace elements semua ni, dia adalah faktor untuk faktor lain lah untuk membantu kepada microbial growth. Okay, so sebenarnya kalau kita nak buat macam mana kita nak tentukan microbial growth. Kalau kita ada produk makanan dan kita kena check untuk microbial limit test nama test tu biasanya adalah microbial limit test ataupun MLT kita panggil dia, microbial limit test. So biasanya produk-produk seperti produk makanan and then produk pharmaceutical, dulu saya pernah saya bekerja di makmal untuk pharmaceutical. Microbial test ni memang dia sangat penting lah sebab dia nak tahu berapakah kandungan microbes yang ada dalam produk tersebut So sebenarnya dari situ kita boleh nampak lah dia punya pertumbuhan microbes tu lah So apa yang dia buat, dia akan Positif ada lab juga tak dengan awak pasal microbial growth ni? You sediakan agar and then you letak sampel and then you incubate. Ada pernah buat tak lab macam ni? Ada puan. Ada So basically awak tahulah. Pada semester ni yang awak buat? Semester lepas. Semester lepas ni. So awak guna sampel apa itu? Agar dengan yang dia punya bakteria tu yeast. Kita guna yeast. Okay. So maksud you faham lah benda tu. So dia ada agar ataupun culture medium and then barang-barang yang diperlukan tu mestilah sterile sterile and then dia perlu incubator untuk incubate supaya kita boleh nampak lah berapa banyak pertumbuhan mikrob yang ada dalam produk tu Masa saya bekerja di pharmaceutical tu, apa-apa produk yang dalam bentuk cecair especially dalam bentuk cecair
ataupun liquid ataupun dia water based produk seperti macam ubat demam yang dalam bentuk cecair ataupun antibiotik yang antibiotik tu kita bukan antibiotik kebanyakannya adalah ubat demam, produk-produk yang berbentuk sirap, ubat demam ataupun ubat-ubat lain lah dalam bentuk cecair. Kita akan kena pastikan berapakah kandungan microbes yang ada dalam produk tersebut. So kalau untuk pharmaceutical product biasanya dia adalah tak lebih daripada 100 unit untuk microbe kalau kita nak tentukan berapa banyak microbe, so apa unit dia yang kita kena gunakan? Ingat tak? Kita guna nano Puan. Masa awak buat buat dengan puasiti tu macam mana dia express, awak nampak dia punya koloni dia kan? Macam mana awak kira microbes tu yang hidup tu? Tak ada, cuma tengok aje. Cuba tengok aje ada. Cuma tengok aje. Kira manual Puan. Ya, kira manual ada berapa banyak dan unit dia adalah CFU kan? Betul tak? Yes, betul. CFU colony forming unit kan. So kita akan tengok basically kalau untuk produk-produk pharmaceutical ni dia punya bilangan adalah tak lebih daripada 100 CFU. 100 colony forming unit So bila kita tengok dekat agar tu kita kira lah kita kira. So lebih rendah lebih baik lah Kalau lebih tinggi sangat memang tak pas, memang tak boleh kita jual lah dekat ni, dekat pasaran lah produk tu. So ini adalah fasa pembiakan bakteria So kalau kita boleh gambarkan dalam bentuk graf kat sini. So pada awalnya dia kata lag phase. So dia kata kat sini tiada increase in number of living bacterial cells. Tak ada pertambahan dalam bilangan sel bakteria. So selepas lag phase ni kita ada log phase. So sel tu bertambah dengan sangat rapid sangat cepat Kita nampak satu graf yang meningkat di sini. So kita panggil sebagai log phase increase in number of living bacterial cells exponential increase secara eksponen So dia nampak ada drastic peningkatan kat sini and then pada satu ketika dia akan mencapai satu garisan mendatar kat sini yang dia dikatakan sebagai stationary phase iaitu pada keadaan yang tepu pada yang keadaan tepu dia kata kat sini rate of cell division and death roughly equal kadar pemecahan sel dan juga kadar kematian dia adalah sama bila dia pada satu tahap yang tepu ni, jadi dia mendatar saja so tak ada peningkatan dalam bacterial cell ni, bilangan bacterial cell and then selepas itu graf ni nampak menurun. Ini adalah menunjukkan bahawa kadar kematian sel yang mati tu lebih tinggi daripada sel yang hidup So kita nampak dia satu penurunan kat sini dan kita panggil bahagian ni adalah sebagai death or decline phase. Ini roughly generally lah untuk menggambarkan pembiakan bakteria Okey, nanti bacalah, tak ada, saya rasa tak ada apa sangat kat sini. Okey, ini adalah kaedah macam mana kita nak buat eksperimen. Kita nak buat eksperimen untuk kita nak tentukan berapakah kandungan bakteria yang ada dalam sesuatu produk ataupun suatu sampel. So kita nampak kat sini dia akan melibatkan beberapa siri dilution sebenarnya sekiranya sampel kita ni adalah terlampau pekat kemungkinannya nanti bila kita buat kita letak pada agar, kita akan nampak satu koloni bakteria yang bertindih antara satu sama lain So bila dia bertindih ni kita tak boleh kira So apa yang kita perlu buat adalah kita perlu buat dilution lah kita buat dilution lagi and then bila dia semakin cair
So sampel tu semakin berkurang, sampel makin berkurang, so bilangan bakteria tu pun akan proportionate lah, akan berkurang lah. Jadi kita akan nampak lebih jelas kat sini lah. Kita boleh kira dengan mudah lah berapa koloni yang terbentuk. Tetapi kita kena daratkan balik kepada faktor dilution. Bila kita buat kat sini ada satu kali dilution, satu kali dilution, dua kali dilution, 3 kali, 4 kali, 5 kali. So finally dia kata kat sini 1 in 100,000. So daripada sini kita boleh kira dilution factor, berapakah faktor pencairan sampel ni daripada asal. So nanti data yang kita dapat ni kena kira dengan berapakah faktor pencairan lah. Sebabnya sebenarnya dia ada banyak ni, cuma kita nak dapat kira dengan senang, kita buat pencairan ni dilution. Tetapi data yang kita dapat daripada dilution ni kita kena darab dengan dilution factor. Ini basically lah kalau nanti awak bekerja dekat makmal kan, kat makmal yang awak ada buat berkaitan dengan test untuk microbial punya microbes punya test lah, nak tentukan berapa banyak kandungan mikrob yang ada dalam suatu produk, mungkin produk makanan ataupun produk lain. So daripada ini adalah teknik untuk buat dilution supaya kita boleh kira koloni yang terbentuk tu dan kita boleh senang kira lah. Selain daripada tu kita ada teknik untuk macam mana kita nak letak sampel tu pada agar agar yang kita gunakan untuk bagi dia hidup lah, bakteria tu hidup. So dia ada dua jenis, iaitu spread plate method and then yang kedua ni adalah pour plate method. Saya belajar semua ni masa saya bekerja di industri pharmaceutical tu lah, sebab saya buat analisis untuk produk-produk tu dan saya selalu jenguk-jenguk lah lab microbiology ni lah macam dia orang buat lah. So dia ada dua jenis, spread plate method dan pour plate method. So spread plate method maksudnya agar ni awak dah tuang siap-siap dalam petri dish ni, and then biarkan dia keras, agar tu mengeras, and then tuang sampel tu atas agar and then spreadkan dia sekata atas agar tu, and then baru kita incubate. Dan lepas incubation baru kita kira. Manakala untuk pour plate ni, apa yang kita buat, kita tuang dulu sampel, dalam petri dish, and then barulah agar tu dituang, ke dalam petri dish ni, and then selepas tu baru incubate. So lepas tu koloni pun terbentuk lah. So dua-dua ni biasa digunakan lah dalam makmal. Tapi masa saya bekerja di pharmaceutical ni biasanya guna yang ini, spread plate method. Agar keras, spreadkan sampel and then incubate and then kira. So ini teknik untuk kira koloni tu lah. So biasanya kita panggil dia sebagai koloni counter. Koloni counter. So kita letak petri dish yang dah ada koloni tu, letak atas ni, nanti kita bukalah lampu ni, kita boleh kira lah dia punya tu. Biasanya kalau dia punya koloni tu banyak sangat, kita akan dividekan dia kepada 4 bahagian. Petri dish ni kita pecahkan kepada 4, buat satu garis tengah, so kita bahagi kepada 4 bahagian. Dan kita kira satu bahagian saja berapakah koloni yang ada, and then kita darab dengan 4. Itu dalam keadaan yang kita susah banyak sangat nak kira koloni tu, dan dia sekata lah, nampak sekata atas koloni tu dia terbentuk sekata atas agar dan kita tak boleh nak kira semua. So kita akan bahagikan 4 dan kira satu bahagian saja. And then tapi lepas tu kita kena darab dengan 4 lah untuk menggambarkan berapakah bilangan koloni yang ada untuk sampel tersebut ni. So biasanya unit dia adalah koloni forming unit per mil lah, per mil sampel. So kalau kita guna 100 mil sampel yang kita tuangkan ke agar tu, so kalau kita ada 100 koloni, 100 koloni forming unit per 100 mil. Bergantunglah berapa mil yang kita guna.
per mil sampel ada berapa banyak koloni. Ini adalah test yang biasa lah. Kalau you pergi dekat pharmaceutical ke, you pergi dekat kilang makanan ke, ataupun satu kali tu saya ada pergi dekat FRIM, FRIM Forest Research Institute. Dia adalah berkaitan dengan herbal product, apa-apa produk yang dihasilkan daripada herba seperti kapsul ataupun tablet, mereka pun akan cek untuk microbial limit content ataupun microbial limit test. So macam inilah yang dia orang buat. Okay, so ini saya katakan tadi selain daripada yang sekarang microorganism ni memberi satu kesan yang macam tak bagus kepada kita, tetapi sebenarnya dia ada kegunaan yang baik juga dalam makanan, iaitu contohnya seperti yang pertama adalah kita boleh gunakan microorganism tu untuk hasilkan produk melalui proses fermentation, dan kita juga ada pengkelasan bakteria ni. Selain daripada bakteria yang tak baik ataupun bakteria jahat kita panggil, kita ada juga bakteria baik. Bakteria baik ni dia adalah kita panggil dia sebagai probiotik, probiotik, dan dia ni membantu dalam proses digestion dalam kita punya perut lah, proses penghazaman makanan dalam perut kita. So ada dua terms kat sini, iaitu apakah dia prebiotics, apakah dia probiotics. So prebiotics ni adalah apa-apa sumber yang kita perolehi, nutrients yang kita perolehi daripada makanan yang digunakan untuk membantu membantu meningkatkan aktiviti mikroorganism. So apakah kaitan antara prebiotics dan probiotics ni? So prebiotics adalah good bacteria. So prebiotics ni digunakan untuk sebagai nutrients kepada probiotics ni ataupun good bacteria ni untuk hidup. So biasanya dia akan campurkan dua-dua lah, campurkan dua-dua supaya probiotik ni dia boleh hidup, boleh hidup dengan kehadiran daripada nutrients yang diperoleh daripada prebiotics. Okay, so basically itu yang dimasukkan lah, prebiotics dan juga probiotics. Okay, ini adalah contoh-contoh good bacteria ataupun probiotics, iaitu kita ada lactobacillus, kita ada lactococcus, nama-nama bakteria yang baik lah ni, yang biasanya kita boleh letak dia dalam produk kita. Contohnya kalau tengok kat sini, biasanya dia akan letak dalam produk minuman lah, produk minuman seperti Yakult, Yakult ada, and then ada Vitagen, and then calcium. Tetapi antara tiga ni saya rasa yang agak bagus, paling bagus adalah Yakult. Yakult ni dia saya pernah pergi buat lawatan ke kilang dia di Negeri Sembilan, sama ada Seremban ataupun Nilai macam tu. Ada few years back lah, saya buat pelajar di AU buat lawatan ke industri, ke Yakult ni di Negeri Sembilan. So antara produk yang bagus dengan kandungan probiotik yang bagus ni adalah produk daripada Yakult, produk daripada Yakult. Memang dia kualiti dia lebih tinggi berbanding daripada produk daripada Fernleaf dan juga Vitagen ni lah. Siapa yang ada rasa susah you nak empty your bowel kan, ataupun you susah nak buang air ke apa, bolehlah ambil Yakult ni untuk membantu digestion of food lah dalam perut. Biasanya mereka akan ambil ni untuk membantu kepada penghazaman dalam perut. Tapi ada juga orang yang tak tahan bila ambil Yakult ni, dia akan jadi diarrhea. Dia akan proses tu bila ambil Yakult ni menjadikan proses penghazaman tu mungkin terlebih lah, terlebih aktif dan menyebabkan diarrhea. Tapi tu menunjukkan bahawa produk tu berkesan lah.
Okay, so apa beza merah dan biru ni? Ni saya saja nak share lah So kalau biru ni biasanya harga dia mahal sikit daripada merah. And yang biru ni dia tak guna sucrose, dia guna fructose saya rasa. Untuk mereka yang mungkin ada masalah diabetik boleh ambil yang berwarna biru. Yang warna merah ni dia guna sucrose biasa. Okay, so lastly ni chapter yang topik yang last lah dalam chapter ni iaitu fermentation. Apakah dia proses fermentation? So basically fermentation ni adalah slow metabolic process that convert sugar to acid, gases, yogurt or alcohol. So fermentation ni ada banyak jenis, bergantung kepada microorganism yang digunakan yang digunakan untuk menghasilkan pelbagai jenis produk lah pelbagai jenis produk. So dalam fermentation ni dia ada dua jenis iaitu aerobic fermentation dan juga anaerobic fermentation. So again kalau kita nampak aerobic ni bermaksud proses fermentation ni adalah dengan kehadiran oksigen dengan kehadiran oksigen maksudnya kita tak perlu keluarkan oksigen daripada sistem fermentation tu, manakala kalau kita kata anaerobic fermentation tu dia kita tak boleh ada oksigen dalam proses tu lah, bermaksud kita kena buat sistem tu dalam keadaan yang tiada oksigen tiada oksigen. Tapi agak rumit sebenarnya nak buat anaerobic fermentation ni sebab kita nak pastikan bahawa tak ada oksigen yang terlibat supaya microorganism tu boleh hidup Proses anaerobik ni akan menggunakan bakteria yang anaerobik lah anaerobik. Dan kita nak supaya bakteria ni dia boleh survive, kita kena pastikan bahawa tiada oksigen dalam sistem fermentation tersebut. Okay, so dia ada banyak jenis fermentation. Kalau kita tengok kat sini bergantung kepada jenis organisme yang kita gunakan. So kita nampak kat sini contohnya kalau kita guna Saccharomyces organisme Saccharomyces cerevisiae ni ataupun biasa digunakan So biasanya digunakan untuk menghasilkan produk seperti wine, beer ataupun menghasilkan alkohol lah kat sini. And then kalaulah kita guna Aspergillus ataupun Lactobacillus ataupun Streptococcus biasanya adalah digunakan untuk proses penghasilan keju, yogurt dan sebagainya dalam ni. And then sekiranya kita guna Clostridium, ini jenis microorganism juga Clostridium. So biasanya digunakan untuk produk seperti nail polish remover ataupun basically alkohol lah alkohol penghasilan ni adalah alkohol kat sini. And then kalau kita guna bakteria Escherichia ataupun Acetobacter ni biasanya digunakan untuk penghasilan vinegar ataupun cuka So banyak jenis fermentation yang boleh kita boleh digunakan lah untuk penghasilan produk Selain daripada ni ada juga proses fermentation untuk penghasilan tempe ataupun soy punya tu kan, tempe tu kan, produk tempe tu So itu menggunakan microorganism yang lain lah ataupun kita nak buat fermentation kepada ubi kayu tapai. Itu pun adalah juga proses fermentation. So ini adalah, saya just letak je ini adalah chart untuk penghasilan tempe ini just untuk ni je, sepatutnya saya tak letak ni, just cuma saya nak tunjuk je lah salah satu contoh proses fermentation yang digunakan lah untuk penghasilan tempe So dia guna soya bean and then dia asingkan kulit dia and then dia masak and then dia cuci and then dikeringkan and then tabur yeast and then berlakulah fermentation and then terhasillah produk tu. Okay, ni saya rasa saya tak perlu cakap lah kat sini. Foodborne illnesses. Biasa apa-apa yang apa-apa kesan daripada
mikroorganism ni biasanya kita akan ada masalah seperti diarrhea, ataupun cramp, stomach cramp, and then kita boleh juga ada nausea, pening kepala ataupun vomiting, rasa nak muntah. So bila adanya bacteria infection, mungkin akan berlaku fever, demam ni biasanya kalau kita demam tu itu menunjukkan bahawa ada jangkitan kuman lah dalam badan kita. And then bila kita dah dapat diarrhea ataupun vomiting, kita boleh mengalami masalah dehydration ni. So sebenarnya masalah diarrhea ni pun sangat boleh menyebabkan kematian juga. So agak bahaya jugalah, walaupun biasa kita kata diarrhea tu macam simple punya ni, tetapi ada kes yang dia boleh menyebabkan kepada kematian. Okay. Food poisoning, food spoilage, nanti bacalah, tak ada apa sangat ni. Okay. So ada apa nak tanya? So roughly dalam chapter ni, chapter 5 ni ataupun food microbiology ni, yang penting awak kena faham apakah pengkelasan mikroorganism berdasarkan kepada jenis sel dia, awak kena faham tu. And then apakah kegunaan mikroorganism dalam bidang sains makanan. Penggunaan tu bermaksud penggunaan yang ataupun macam ni, bukan penggunaan, apakah advantage ataupun disadvantage of microorganism in food science. Apakah kelebihan ataupun kekurangan daripada penggunaan mikroorganism dalam bidang makanan. So kalau ada soalan macam tu, banyak benda yang awak boleh tulislah sebenarnya. So ada apa-apa nak tanya? So kita punya chapter ni ada 2 lagi chapter. Chapter 6 dan 7 Saya cuba untuk selesaikan cepat. Untuk mungkin minggu depan satu chapter and then satu lagi minggu tu buat satu lagi chapter. And then untuk test 2, hari tu ada pelajar yang cadangkan pada minggu 12. Okey tak kalau minggu 12? Sebab saya nak book tempat. Saya okey je puan. Minggu 12. Okey minggu 12 tu, hari ini minggu berapa? 10 Ya betul puan. Minggu 10, minggu 11, minggu 12. So minggu 12 tu saya nak buat pada hari Khamis. You all free hari Khamis kan? Kemungkinannya saya Khamis. Okay, kemungkinannya hari Khamis tu saya nak buat test di Dewan Kuliah 3 ataupun 4. Pukul berapa awak nak ni? Pukul saya ada kelas tapi saya dah habis. Saya ada kelas kimia pada waktu tapi saya rasa saya dah boleh habiskan. Saya rasa okey lah mana bila masa lah. Maksudnya kalau saya buat 9 hingga 10.30 okey tak? Boleh kan? 9 hingga 10.30 hari Khamis. Berapa hari bulan tu buat ni? Kejap puan. Nak cek kalender sekejap. 7 bulan. Hujung? 30 hari bulan. 30 hari bulan. 30 hari bulan Oh, 30 hari bulan. Minggu ke-12 kan puan? 30 hari bulan. Okey. So hari tu test 1 kita dah buat chapter 1 hingga chapter 3 Kan? Betul. Okay. So test 2 ni kita buat untuk chapter 4. Chapter 5. Chapter 4 dan chapter 5. And then nanti untuk final semua chapter lah masuk. Chapter 4 dan chapter 5. Okay. Ada apa-apa nak tanya? Puan. Ya. Yang ni slide nanti puan upload ke dalam author kan? Saya akan letak ni dalam author. Puan, Dan untuk ya. Untuk yang report tu kan puan,
Ada Yeah. references. So references kita buat dalam format IEEE ke ataupun AB. Boleh mana-mana. Saya tak setkan dia kepada apa-apa format kan. Awak boleh guna mana-mana. Okay Puan, thank you. Alright. So untuk you punya report tu sebenarnya dia bawa markah yang besar Saya harap awak boleh buat yang terbaik lah. Sebab kat situ saja saya rasa agak besar, berapa persen kat situ agak besar lah yang banyak boleh bantu awak lah selain dari yang boleh banyak bantu pemakan awak lah Dan biasanya saya ni tak ada masalah lah nak bagi markah awak yang okey-okey tu lah. Saya tengok you punya video okey, report okey, saya tak teragak-agak untuk bagi markah yang baik untuk you all lah Saya bukan jenis yang ni as long as you buat dengan betul lah Kemungkinan untuk mereka yang ada markah lebih tinggi tu saya akan tengok lah dia punya the overall report tu macam mana lah overall report tu saya nampak mungkin saya baca dia antara terbaik itu saya akan letak markah lebih lah. Basically macam tu je so you don't have to worry lah. Okay, ada apa-apa nak tanya? Okay, berkenaan dengan industrial punya sharing tu nanti saya confirmkan balik untuk tu bila nak buat. Most probably saya nak buat waktu kuliah lah. So mungkin pada minggu 13 dan minggu 14 tu minggu 13 lah saya cuba buat untuk satu slot industrial talk tu dan daripada situ saya nak you come out dengan satu report. Report tu is not a very complex punya report, dia lebih kepada summary of the talk tu yang lebih kepada apa yang awak faham daripada daripada industrial punya sharing tu. So kemungkinannya tu saya buat pada minggu 13 dekat situ lah. Again saya kena confirm balik lah benda tu. Sebab semester ni tak ada mid sem break jadi saya tak ada stop untuk saya punya kerja-kerja ni. Jadi memang agak kelang kabut lah sem ni. So you punya test 1 pun saya tak ambil tanda lagi. So tak apa, nanti saya apa yang saya dah ni saya akan beritahu pada awak lah. Apa-apa yang saya nak beri pada awak, apa semua tu saya akan beritahu awak. Okay, ada apa-apa lagi nak tanya? Puan, untuk yang report, simple report tu apa elemen yang perlu ada Puan? Yang mana? Yang daripada industri punya sharing tu itu basically saya tak kisah, awak bebas. Kalau untuk yang sebelum ni saya kata please write a report based on the industrial sharing. Dan saya bagi the total pages berapa and then the content tu is up to you, you nak report apa. So from your understanding tu you tulis lah apa yang awak faham. Banyak je content dia. Biasanya speaker tu akan tunjuk banyak benda apa yang berlaku dalam industri, apakah prosesnya. So saya tak ada masalah lah kat situ. Itu macam lebih kepada you nak faham saja. Okay? Okay Puan. Okay. So Bonnie, awak nak jumpa saya bila? Tengah hari Puan, 12.30 macam tu. Boleh? Okay. Alright. Apa ni, saya dah bagi attendance. Okay. Saya dah bagi link attendance so saya harap semua orang dah isi lah. Puan, boleh resend balik tak Puan? Sebab saya terkeluar kejap tadi, so ada line problem dan PC saya tiba-tiba off. Nanti kan you all pas habis ni you all akan balik rumah semua. You all akan menghadapi final, you all ada berapa banyak final paper untuk SEM ni? Setakat ni yang saya tahu ada 2 je Puan. Subjek saya dengan? Subjek Puan dengan subjek fizik, modern fizik. Oh, okay. So maksudnya lepas minggu 14 tu you all terus balik kampung lah Betul Puan. Selamat balik tak? Belum confirm lagi Puan. Tengok kalau ada urusan lagi dekat universiti ni.
Tak balik. Tak apa. Saya tanya je. Saya tak paksa awak untuk stay kat sini buat FYP Bonnie.